Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya selaku moderator Harun bin Idris akan membincangkan sebuah tajuk untuk forum kita pada hari ini, iaitu komunikasi interpersonal di dalam sebuah organisasi. Okey, di sini saya akan mengenalkan para panel kita pada hari ini. Panel yang pertama Encik Saifuddin, dan panel yang kedua di sebelah kanan saya Encik Azlan. Okey. Berkaitan dengan forum kita pada hari ini, iaitu tajuk utamanya adalah komunikasi di dalam sebuah organisasi. Seperti yang kita sudah maklum, komunikasi ialah penghantaran dan penerimaan maklumat yang terjadi di antara satu orang dengan orang yang lain atau secara berkumpulan. Ia juga boleh terjadi secara bersemuka atau melalui peranti komunikasi. Selain itu, komunikasi juga memerlukan pengirim, iaitu orang yang memulakan komunikasi untuk memindahkan maklumat yang difikirkan mereka atau secara mengkod mesej. Dan yang terakhir untuk komunikasi ialah mesej ini dihantar kepada penerima, iaitu seseorang yang menerima mesej, dan akhirnya penerima mestilah mengkod atau mensubsidi mesej. Di dalam bidang komunikasi terdapatnya satu bidang yang dipanggil bidang komunikasi interpersonal. Boleh tak tuan terangkan secara ringkas apa itu bidang komunikasi interpersonal dan amalan di dalam komunikasi tersebut? Terima kasih kepada Tuan Moderator. Komunikasi interpersonal, kita sudah maklum, komunikasi interpersonal ini adalah pertukaran maklumat, makna, perasaan dan pendapat antara dua orang atau lebih melalui cara lisan dan bukan lisan. Contohnya lisan ni percakapan antara kami lah. Kalau bukan lisan ni secara menghantar mesej melalui telefon ataupun surat menyurat dan email. Walaupun kita menyebut komunikasi bersemuka sebelum ini, teknologi hari ini memaksa kita mengembangkan definisinya untuk memasukkan media seperti panggilan telefon dan pemesejan dalam talian. Dalam komunikasi interpersonal terdapat amalan yang diterapkan, antaranya pandangan positif, bahasa badan dan interaksi fokus. Kita lihat kepada pandangan positif. Pandangan positif boleh membantu meningkatkan kemahiran interpersonal kita dengan menetapkan nada yang menyenangkan untuk berinteraksi tersebut. Kekal positif juga boleh menjadi cara yang baik untuk menjokong pertumbuhan minda apabila kita berusaha untuk meningkatkan kemahiran interpersonal kita. Bahasa badan ataupun body language. Bahasa badan boleh menjadi bahagian penting dalam kemahiran interpersonal yang kuat. Poster yang baik misalnya mungkin menunjukkan keyakinan dan kepercayaan. Berhati-hati dalam bahasa yang dipilih apabila berinteraksi dengan khalayak yang berbeza. Cara kita berkomunikasi dengan penyedia, contohnya, mungkin berbeza daripada cara kita berkomunikasi dengan rakan-rakan kita. Amalan seterusnya adalah interaksi fokus. Memastikan interaksi kita dengan orang lain tertumpu yang mungkin di tempat kerja, sama ada kita berkomunikasi dengan rakan sekerja, penyedia atau pelanggan. Apabila kita meningkatkan amalan interaksi fokus ini, kita akan mengabaikan gangguan peranti seperti telefon pintar dan skrin yang lain. Ini juga mungkin merupakan amalan yang bermanfaat kerana ramai majikan memilih ahli pasukan menahan diri daripada penggunaan media peribadi semasa di tempat kerja. Itu adalah amalan-amalan yang ada di dalam komunikasi interpersonal. Okey, terima kasih kepada Encik Saifuddin atas penerangan beliau tadi, walaupun secara ringkas tapi padatlah maknanya. Okey, seterusnya kita beralih kepada panel kita yang kedua, Encik Azlan. Seperti yang kita tahu, Encik Saifuddin telah menerangkan iaitu amalan komunikasi interpersonal. Boleh tak tuan terangkan kesan amalan komunikasi interpersonal ini? Okey, terima kasih Tuan Moderator. Okey, untuk menerangkan kesan amalan komunikasi interpersonal, hubungan interpersonal terutamanya apabila dilaksanakan dengan baik adalah penting untuk budaya organisasi berkembang maju. Dengan hubungan interpersonal yang baik, budaya organisasi menjadi satu yang positif dan sinergi. Dengan hubungan interpersonal yang buruk, suasana akan menjadi salah satu negatif, kekeliruan dan konflik berterusan. Ini akhirnya akan merosakkan persekitaran kerja, mengurangkan produktiviti ahli kaki tangan dan akan memberi kesan buruk kepada bahagian bawah syarikat. Konflik juga adalah perkara biasa di tempat kerja dan hakikatnya pekerja tidak akan sentiasa dapat menyelesaikan konflik
dengan cara yang paling mesra dan tepat pada masanya. Apabila konflik seperti ini timbul, komunikasi interpersonal boleh membantu. Dengan kemahiran komunikasi interpersonal, pekerja akan dapat manfaat keupayaan mereka untuk berkomunikasi antara satu sama lain untuk mencapai penyelesaian yang baik kepada konflik tersebut. Pengurusan konflik tidak boleh berlaku tanpa komunikasi interpersonal yang berkesan. Malah semua strategi pengurusan konflik yang menggunakan komunikasi akan meresapkan situasi permusuhan dalam persekitaran yang tertekan. Tidak mungkin dilakukan tanpa komunikasi yang interpersonal. Cara meningkatkan komunikasi interpersonal. Untuk meningkatkan kemahiran komunikasi interpersonal, kita seharusnya memerlukan usaha, masa dan maklum balas yang berguna. Ia adalah elemen penting untuk memerlukan kita mengenal pasti orang yang boleh melakukan perkara yang sama. Untuk meningkatkan kemahiran komunikasi interpersonal dalam organisasi tersebut, kita seharusnya menghormati pemikiran dan pendapat orang lain. Walaupun kita mungkin tidak setuju dengan apa yang pihak lain katakan, mereka mempunyai hak untuk pendapat mereka sendiri. Jika kita ingin memberi pendapat, kita seharusnya tunggu sehingga mereka selesai bercakap dan luahkan fikiran kita tentang subjek dengan apa yang tidak berkonfrontasi. Okey, terima kasih kepada Encik Azlan atas penerangan itu tadi. Okey, setelah mendengar kedua penerangan daripada panel pertama dan panel kedua kita, secara keseluruhannya boleh saya simpulkan di sini, kalau tuan-tuan kedua panel setuju, komunikasi interpersonal ini ialah proses pertukaran maklumat, ya, atau idea dan perasaan antara satu sama lain, secara lisan dan bukan lisan lah. Betul. Okay. Dia juga merangkumi pertukaran maklumat secara bersemuka, secara bentuk suara, mimik muka dan gerak badan lah. Okay. Adakah tuan panel setuju? Setuju seperti apa yang saya katakan tadi ya. Okay. So kalau dengan itu kita tamatkan di sini sajalah forum kita pada kali ini. InsyaAllah kita akan bertemu di forum yang akan datang lah. Okay. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.